kasih Timbalan, terima kasih Datuk Pengerusi. Pertama sekali saya ingin sentuh tentang bilang B11 butiran 022-100 KL International Airport Berhad, yang melibat sejumlah 972 juta ringgit. Saya ingin minta Timbalan Menteri untuk jelaskan apa tujuan putiran tersebut dan berapa lama kerajaan akan memberikan grant kepada KL International Airport Berhad. Kedua, sama juga B11 010-100 perkhidmatan penyelidikan khas yang melibat satu jumlah sebanyak 302 juta ringgit. Juga apa butiran ataupun apa sebenarnya yang diperuntukkan untuk apa sebenarnya perkhidmatan yang dibiayai dan siapa konsultansi yang mana telah diberikan kontrak untuk membuat penyelidikan khas untuk perbendaharaan. Ketiga, butiran juga bekalan 11 butiran 021-700 pelaksanaan penyusunan semula pengangkutan awam di Lembah Klang yang melibat satu jumlah sebanyak 401 juta. Pertama, apa tujuan peruntukan ini? Adakah ini untuk membiayai MRT atau LRT ataupun bas? Kedua, kenapa ini dihadkan ke Lembah Klang saja? Ketiga, berkaitan dengan Rapid Penang yang dibawa MOF Incorporated. Yang amat berhormat Bagan dengan saya pernah jumpa dengan pegawai-pegawai syarikat prasarana di bawah MOF Incorporated pada November tahun lepas, di mana kerajaan Pulau Pinang menawar kepada Rapid Penang ataupun syarikat prasarana satu jumlah 10 juta ringgit untuk membiayai perkhidmatan bas percuma pada peak hours, iaitu tiap-tiap pukul 6.30 pagi sampai pukul 9 pagi dan pukul 4.30 petang sampai pukul 7, di mana semua bas di Pulau Pinang dicadangkan dibiayai oleh kerajaan Pulau Pinang, dan perkhidmatan tu diberi secara percuma untuk rakyat Pulau Pinang dalam masa kesesakan trafik. Dan sejak bulan November lalu, sudah setahun tidak diberikan jawapan oleh syarikat prasarana ataupun MOF Incorporated ataupun syarikat Rapid Penang. Saya minta Timbalan Menteri untuk beri jawapan atau penjelasan tentang ini di bawah butiran pelaksanaan penyusunan semula pengangkutan awam di Lembah Klang. Saya juga isu keempat, saya nak balik ke maksud bekalan 10 butiran 01000 perkhidmatan kewangan. Isu satu, saya minta Timbalan Menteri untuk memberikan komen ataupun pendirian kementerian tentang ulasan ataupun komentar bekas Menteri Tan Sri Sanusi Junid pada pagi ini, di mana beliau kata reformasi perbankan Tun Dr. Mahathir Mohamad diilhamkan oleh polisi lalu negara Jerman ataupun Nazi, di bawah Nazi, bagi membantu orang Melayu dan untuk menghalang bank-bank dikuasai oleh China. Saya tidak ada masalah, saya tidak bawa isu ini dari segi perkauman, tapi saya nak kata kalau kerajaan dipengaruhi oleh
pemikiran Nazi itu adalah satu yang tidak diinginkan oleh rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia tidak ingin ada satu kerajaan yang dipengaruhi oleh pemikiran rasis diilhamkan oleh Nazi. So saya minta penjelasan atau pendirian kerajaan, terutamanya Timbalan Menteri, untuk menjelaskan isu banking consolidation yang 2 kali dilaksanakan pada hujung tahun 1990-an dan awal tahun 2000. Dalam 2 round banking consolidation itu, adakah itu diilhamkan oleh ideologi Nazi? Dan saya juga di bawah butiran ini, saya ingin tanya tentang isu penswastaan Pelabuhan Pulau Pinang. Apa status sebenar buat masa sekarang? Adakah Pelabuhan Pulau Pinang telah diswastakan kepada Seaport Sdn Bhd, Seaport Johor Sdn Bhd dimiliki Tan Sri Sai Mokhtar ataupun belum lagi? Dan apa timeline penswastaan ini dan kenapa ataupun apa rasional penswastaan kepada Tan Sri Sai Mokhtar? Memandangkan Tan Sri Sai Mokhtar sudah memiliki beberapa harta ataupun aset-aset kerajaan, yang saya sokong pandangan Kinabatangan tadi, di mana Tan Sri Sai Mokhtar ni macam Superman, dia telah pegangkan semua aset kerajaan. Dan saya khawatir ataupun saya minta pendirian Timbalan Menteri, adakah ini satu preventive measure ataupun defensive measure bagi pihak kerajaan UMNO Barisan Nasional, di mana syarikat-syarikat ataupun aset-aset kerajaan yang melibatkan tanah semua diswastakan kepada Tan Sri Sai Mokhtar, dan kalau berlakunya pertukaran kerajaan, Tan Sri Sai Mokhtar akan jadi trustee atau pemegang harta untuk Barisan Nasional UMNO. Ini boleh khawatiran ini berlaku kerana Tan Sri Sai Mokhtar memegang Proton. Proton tu bukan untuk Proton tetapi untuk tanah Glen Marie. Tan Sri Sai Mokhtar memegang MRT. Dia nak swastakan KTM, Pelabuhan Pulau Pinang dan beberapa aset-aset lain. So, saya ingin minta penjelasan dan ataupun pendirian Timbalan Menteri. Saya juga nak tanya di bawah butiran ini, siapa Sekretariat Majlis Ekonomi Kebangsaan, National Economic Council, yang bermesyuarat pada tiap-tiap minggu? Boleh saya tanya kenapa, selain daripada siapa tu yang sekretariat tu, EPU ataupun perbendaharaan, saya juga ingin ulasan daripada Menteri, kenapa Menteri Sumber Manusia tidak dimasukkan sebagai salah seorang ahli Majlis Ekonomi Kebangsaan, kerana kita bincang dalam peringkat perbincangan melaksanakan gaji minimum, dan isu sumber manusia ni memang penting. Isu sumber manusia adalah amat penting dari segi ekonomi. Ekonomi, kalau kita nak kawal ataupun nak uruskan ekonomi, tanpa perbincangan tentang sumber manusia, perbincangan dengan buruh, tidak akan jadi. So saya minta ulasan Menteri, kenapa Menteri Sumber Manusia tidak dijadikan salah seorang ahli Majlis Ekonomi Kebangsaan. Dan butiran 110300, panel kajian semula cukai. Isu ini tentang GST. Seperti apa yang dikatakan oleh Indra Mahkota tadi, GST ini disembunyikan dalam ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan di perenggan 80 dan juga di perenggan 145. Ini disembunyikan sebagai satu sistem cukai baru. Saya hanya nak kata sini,
Bila dia kita nak laksanakan satu hari nanti tak apa, tapi yang penting tu buat masa sekarang ini adalah tidak sesuai untuk GST dilaksanakan, kerana kerajaan on the one hand bagi BRIM iaitu mengiktiraf hakikat bahawa 60% rakyat Malaysia dapat pendapatan bulanan terlebih daripada 3,000. Apabila kita mengiktirafkan atau kita mengiktirafkan hakikat ini, iaitu rakyat Malaysia, 60% rakyat Malaysia memerlukan bantuan dari kerajaan. Adakah ini satu dasar yang bijaksana untuk dilaksanakan dan disembunyikan dalam bajet ini? Okey, saya poin yang terakhir, saya hanya nak tanya butiran 06000 perkhidmatan custom, adakah kerajaan mengiktirafkan pelabuhan Pulau Pinang sebagai pelabuhan bebas, ataupun ini hanya dikatakan oleh pengurusi Barisan Nasional Pulau Pinang sebagai satu slogan pilihan raya, dan adakah kerajaan atau perbendaharaan akan menimbang bahawa free commercial zone, status free commercial zone diberikan kepada pelabuhan Pulau Pinang? Terima kasih Tuan Pengerusi.